Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi pada jam ini yang mana kita akan membicarakan banyak isu dan yang pastinya anda bersama saya Gigi Ahmad dan juga Afizi Azaman. Tinggal beberapa hari saja lagi kita akan menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-63. Kalau diukur menerusi umur manusia, angka ini sudah melepasi usia persaraan wajib penjawat awam. Namun pengukuran bagi sesebuah negara ia masih dianggap masih baru mencapai umur remaja. Dan apabila kita sebut mengenai hari kebangsaan serta dalam mencapai pelbagai aspirasi kejayaan, pasti tonggak yang paling utama dalam kita harapkan untuk memainkan peranannya adalah golongan belia. Dan pastinya untuk merealisasikan banyak misi dan visi itu, kita banyak bergantung kepada tenaga kerja muda untuk teruskan pembinaan negara ini, dan mereka yang akan memastikan kesinambungan kemerdekaan kita, apatah lagi dalam memacu negara. Dan keupayaan menyatukan tenaga belia akan menentukan kekuatan dan juga ketahanan pembangunan sosial, ekonomi dan juga politik negara. Dan kalau dulu belia sering sekali disuntik dengan semangat wawasan 2020, tapi bila kita sendiri sudah berada pada tahun yang dinantikan, ini ditambah dengan pelbagai cabaran yang kita cukup maklum, untuk tahun ini timbul persoalan. Adakah belia sudah bersedia memainkan peranan mereka sebaik-baiknya dan bagaimana belia boleh melakukannya? Dan kita nak melihat dari segi belia dan kenegaraan bertepatan dengan tema sambutan belia tahun ini, iaitu Dekad Ini Dekad Anda. Ya, kita juga jemput di studio pensyarah kanan Jabatan Sains Sosial Institut Pendidikan Guru Malaysia, Dr. Siva Rajan Ponya. Selamat pagi Dr. Siva. Terima kasih kerana sudi bersama kami berdua di Awani Pagi. Dan kita nak mulakan dengan imbasan sejarah lah. Kalau kita imbas kembali kejayaan belia Malaysia pada dekad-dekad yang lepas atau cerita-cerita terdahulu, apa mungkin contoh kejayaan belia yang perlu kita kenang dan ingat lebih-lebih lagi dalam pembangunan negara ini, Doktor? Okey, terima kasih menjemput saya ini. Okey, kalau kita lihat peranan belia, kalau kita imbas kembali, kalau kita lihat, kita bawa terus kepada kemerdekaan kita tu, yang memainkan peranan penting adalah golongan belia. Okey, pemimpin-pemimpin pada masa itu, pemimpin-pemimpin yang asalnya daripada kategori belia. Kalau kita ambil contoh Dr. Mahathir, Tengku dan mana-mana pemimpin pun dia dalam keadaan yang belia, kategori belia. So mereka berusaha. So belia kita artinya orang yang harapan negara pada masa itu. So mereka berganding bahu, mereka mencetuskan pemikiran, mereka mengajak para penduduk Malaysia yang pelbagai kaum itu untuk datang tampil ke hadapan untuk mendapatkan sesuatu kepada negara, membuat kebaikan. So mereka datang untuk ke arah kemerdekaan. So artinya kalau kita lihat, belia ialah aset negara. Belia aset negara. Maksud saya ialah belialah yang memangkinkan anjakan paradigma kepada negara tersebut, bukan pemimpin-pemimpin yang sudah berumur. So peranan belia dari sejak dulu lagi, kalau kita tengok kemerdekaan itu sudah nyata terjelas. Ini yang kita harapkan pada zaman sekarang, abad 21 ini kan, yang kita harapkan belia penerusan kepada apa yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin dulu yang gelaran golongan belia. Misalnya kalau kita ambil Dr. Mahathir, misalnya contoh terbaik, lepasan daripada Universiti Singapura, dia berkecimpung dalam politik, arena politik pada masa itu. So belia. So semuanya bermula daripada belia yang akan menerajui politik ke, ekonomi ke, sosial ke, apakah bidang yang mereka nak lihat pada masa itu. So pelapis, kita sekarang nak bentuk pelapisnya. Okey, so peranan belia memang sangat besar. Kita kata dia boleh mengubah sesuatu negara, dia boleh memberi sumbangan yang besar kepada negara. So belia kita kena fokuskan. Dalam zaman sekarang kita kena fokuskan belia itu. Kalau tidak nanti macam mana nak maju? Doktor, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada erti kemerdekaan itu. Kalau dahulu kita dijajah dengan secara fizikal dan juga mentalnya daripada banyak penjajah lah, dan sekarang ini kita berdepan dengan penjajahan yang kita dimainkan secara budaya, pemikiran dan sebagainya, dan itu adalah antara menjadi cabaran-cabaran belia sekarang ini untuk mengelakkan daripada dijajah dan sentiasa mempunyai minda yang begitu terbuka, begitu wide open untuk melihat secara keseluruhannya dan tidak terperosok ataupun bermain dengan ideologi lama yang begitu narrow sekali. Jadi bagaimana kita mahu memastikan bahawa belia sekarang ini boleh
mempunyai ataupun boleh pergi ke depan tanpa melihat ataupun mengambil iktibar apa yang terjadi pada sejarahnya dan juga mengelakkan diri daripada terjerumus dalam penjajahan segala bentuk ideologi ekstremis, segala bentuk ideologi-ideologi yang sekarang ini boleh membawa budaya-budaya kuning dan sebagainya, Doktor. Okey. So dalam senario sekarang, kita nak tengok senario sekarang ialah kita berhadapan dengan bentuk penjajahan yang baru. Kalau dulu penjajahan lain, penjajahan dari sudut British dan sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh contoh kita ambil ekstremis dan sebagainya. So bagi saya, belia itu ialah kita kena kena asal dia dari sudut pendidikan. Pendidikan kita mesti pendidikan yang global. Kita tidak mahu lagi pendidikan yang statik. Maksud saya ialah belia kita kena paparkan belia yang berani. Belia yang berfikiran terbuka. Belia yang boleh memberikan satu persoalan kepada apakah isu-isu yang berlaku. So sistem pendidikan memainkan peranan yang penting. Kita tidak lagi kepada soal control the mind. Kita kena bebaskan mind mereka. Mereka adalah golongan yang kreatif, inovatif dan sebagainya. Okey, dalam keadaan ini kita kena balik kepada konsep jati diri. Okey, saya balik kepada dasar belia negara. Kalau kita tengok buku dia kata nombor 2 tu jati diri dan kenegaraan. So belia mesti mempunyai jati diri yang tinggi. Bagaimana jati diri mereka? Kena bentuk mereka lah. So bila kita bentuk mereka itu, maka mereka mempunyai semangat wajar yang tinggi. So bila ada semangat yang tinggi, jati diri, dan satu lagi ialah esprit de corps, artinya semangat kekitaan. So budaya ini kita dapat elakkan. So belia mestilah berikan satu bentuk pendekatan pendidikan yang menyeluruh, holistik kita kata. Holistik. So kita boleh mempertahankan belia tersebut. Kalau tidak, belia ini mesti akan jatuh. Sebab belia kalau kita kategorikan peringkat antarabangsa, dia kata 15 hingga 30 tahun. Okey. So belia yang kita kena bentuk mereka itu. So bila kita dah bentuk pendidikan begitu, so mereka akan tampil ke hadapan. So hari ini Malaysia kena berganjak daripada pendidikan holistik, dan kita tengah buat pendidikan holistik yang kita nak buka mind mereka dan sebagainya. Kita tidak lagi yes, kita mesti cakap no. So kita ada alasan. Tetapi nak buat perubahan itu, kita kata perubahan dari sudut budaya itu mengambil masa yang panjang, sebab pendidikan kita ada juga politikal. Berbagai-bagai yang kita hadapi. So adakah boleh? Saya rasa boleh. Dengan satu platform kita ialah kita ubah pelbagai bentuk pendidikan kita ini. Kita mencabar mereka itu. So bila kita bagi pendidikan yang apa yang kita ada inovatif, kreatif, saya rasa belia kita mampu berbuat demikian. Kita ambil contoh baru-baru ni kita ada COVID-19. Siapa yang pernah rujunya? Golongan belia. Frontline kita tengok kemaikan doktor-doktor dan sebagainya. Dan kita tak boleh lupa guru juga, semua orang. Kemaikannya peranan belia. Belia memberikan sokongan yang tinggi untuk menangani isu-isu ini. So, bagaimana? Sebab pendidikan. Bagi kita pendidikan. Anything pendidikan. Sebab pendidikan aset negara. So, membentuk jiwa, jati diri, pendidikan. Kita bawa mereka, kita buka mind mereka, kita ajar dia. Tapi tak mudah kan, Doktor? Ia mengambil masa yang panjang. Pendidikan kita ambil masa yang panjang. Kita cuba, kita bawa semua, kita buat, kita ada transformasi sekolah, kita buat dan sebagainya. So di sinilah peranan guru. Guru membentuk jati diri, guru memperkasakan belia tersebut. Kita ready sebab golongan remaja, mereka nak keluar jadi belia. Kita ada pelbagai bentuk cabaran kalau kita pergi globalisasi. Pemikiran mereka mesti globalisasi. Dan pengetahuan kita bukan sekarang kena cari. Dia dalam internet berbagai-bagai ada. Dia artinya dalam hal ini bagi saya lah kemahiran. Kemahiran, pelbagai kemahiran mereka kena pelajari sebab kompetisi. Dalam sekarang kita ada pengangguran. Belia. Mengapa? Sebab belia kita tidak bersedia menghadapi cabaran. Apakah kita tidak ada pekerjaan? Kita ada banyak pekerjaan. Kalau orang luar, pendatang luar belia juga masuk ke negara kita bekerja. Mengapa? Sebab semangat mereka lah. Semangat, kekuatan mereka ada. Dan spiritual. Kalau kita ada spiritual, agama, tak ada masalah. Kita boleh kompetitif. Dan kalau saya tengok beberapa kejayaan di Malaysia, kita ambil contoh
Emelina dan sebagainya yang itu kepakaran, kita kagum dengan kepakaran dan keazaman dia menjadi seorang doktor yang terkenal, sehingga Dr. Mahathir pun pergi melawat, kagum dengan perkara-perkara Emelina. Dr. Emelina, ini satu contoh, ini idola kita pada masa sekarang. So golongan belia, dan kita tengok sekarang, dan saya tengok sekarang golongan belia begitu maju, bukan tak maju. Kita tengok dari sudut mereka sudah menceburi alam perniagaan. Baguslah kita tengok golongan belia bagus dengan online ke apa ke dan sebagainya. Mereka tampil. Tetapi dari sudut keseluruhan pengangguran sekarang kita lihat apakah peranan belia? Why mereka menganggur? Artinya mereka tidak kreatif dan mereka tidak inovatif kerana mereka tak nampak sejarah negara kita bergerak bagaimana. Mereka tak faham. Dari dulu kita berjuang untuk mendapat kemerdekaan. Sekarang kita punya perjuangan lain. Kita main nasionalisme kita lain. Sekarang kita kena beri sumbangan bermakna dari sudut pembangunan negara. Itu pandangan. Ya, Doktor, kalau kita melihat kembali seperti yang Doktor katakan, sangat bagus poin-poin di situ. Pandangan Doktor, pelibatan belia dalam pembangunan negara, adakah semakin lama semakin baik, dan belia untuk generasi ini adakah dilihat berani melakukan perubahan dan menyumbangkan idea serta merealisasikan idea-idea mereka? Adakah Doktor bersetuju dengan kenyataan itu, dan apa mungkin lagi kemajuan dalam belia yang Doktor boleh kita lihat? Kita tidak mahu memberikan poin-poin untuk mereka merasakan lemah atau apa, tapi sedikit kredit untuk belia. Apa mungkin pandangan Doktor? Belia kita kena beri peluang. Di Malaysia saya rasa belia kita kurang diberi peluang. Kita tidak ada barisan pelapis. Contoh, dari sudut politika, kita tidak ada banyak barisan pelapis. Sebab mereka yang akan mengambil alih menerajui. Kita masih lagi ada. Kita mesti ada tim kita kata pelapis. Begitu juga dalam sektor ekonomi dan kita kata dalam bahasa Inggeris, kita kena groom mereka, kita kena bentuk mereka. So kalau kita bentuk, bagi mereka peluang, saya rasa belia kita memang boleh sampai globalisasi, boleh pergi. Contoh, kalau kita ambil di peringkat sekolah, kita bawa banyak, kita tengok yang pergi ke international award dan sebagainya. Mengapa kita beri dia peluang, kita push dia untuk menang award di peringkat antarabangsa universiti. Jadi ini remaja. So kalau belia, kita buat satu platform, kita ada satu bentuk rancangan yang jangka panjang, jangka pendek, plan strategik dan sebagainya. Saya rasa belia kita okey. Tapi masalahnya sekarang ialah dalam belia kita ni, kita punya negara kita adalah negara yang berbilang kaum. Ini kita kena faham. Bila berbilang kaum ini, berarti bahawa kita tidak bercakap di bawah set A, set B, set C. Kita kena bercakap belia bermaksud bangsa Malaysia. So mereka kena bertolak kepada negara Malaysia, bukan berpecah mengikut kaum. Bila berpecah mengikut set A, set B, C, di mana hala tuju belia kita? Macam kita ambil satu kereta, contoh kereta. Kita jalan kereta tu, so semua komponen bergerak, bukan? Piston dia, minyak dia, semua bergerak, baru kereta tu boleh bergerak. Kalau tidak, kalau satu tak bergerak, kereta tak bergerak. So sama dengan kita aja. So semua belia, tak kira agama ke apakah, warga negara Malaysia bergerak sama-sama. Kalau mereka bergerak sama-sama, saya rasa tak ada masalah di Malaysia ni. Malaysia satu kekurangannya, belia masih lagi berpegang kepada yang ini unsur-unsur norma-norma yang kita tidak mahu. Budaya kita kekalkan. Kita kaya dengan budaya. Saya kagum, kita ada budaya Melayu, kita budaya. Budaya memang betul sebab ia berturunkan. Sebab budaya itu ialah bersifat inovatif, banyak mempunyai nilai-nilai murni, bagus. Tetapi seperti yang kata, kita amalkan budaya, kita amalkan agama masing-masing. Not go for extreme. Kita tak mau labelkan kaum ini, kaum ini. Tak ada. Kita nak cakap tentang dari sudut Malaysia. Kalau mereka bergerak ke Malaysia, dan kalau mereka faham tentang istilah kenegaraan, dan tema kali ini ialah Malaysia prihatin, belia ni faham. So mindset belia ni kita kena buka. Kita tak mau lagi asuh mereka mengikut perkauman. Itu yang menjadi penghalangnya sekarang ini untuk kita mewujudkan kebersamaan di antara semua kaum bersama-sama untuk bergerak ke hadapan seperti sebuah kereta, seperti Doktor cakapkan tadi. Tapi sebenarnya banyak lagi kita nak bincangkan mengenai perkara ini dan belia dan juga kenegaraan itu, di mana sekarang ini peringkat belia kita, adakah telah pun melepasi tahap yang kita banggakan ataupun sebaliknya. Sama-sama kita bincangkan dan kita perlu berehat seketika, kembali selepas ini.
Ya, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita menceritakan atau berbincang mengenai belia dan kenegaraan, yang mana kita tahu tema sambutan belia tahun ini adalah dekad ini dekad kita. Dekad ini dekad anda, dan dalam masa yang sama kita nak menuju ke sambutan kemerdekaan yang ke-63. Dan di sini kita sudah berbincangkan mengenainya sejak dari tadi bersama Dr. Siva Rajan Poniah, pensyarah kanan Jabatan Sains Sosial Institut Pendidikan Guru Malaysia. Dan Dr. Siva, kalau kita lihat ya, kita tahu undi 18 akan diadakan nanti, dan baru-baru ini kita juga maklum bahawa kementerian telah merancang banyak menerapkan banyak elemen-elemen kenegaraan untuk semangat patriotisme mereka, pengetahuan dan kesedaran mengenai sistem demokrasi dan juga pilihan raya. Kita rasa itu sangat penting, dan selaras dengan penurunan had umur kelayakan mengundi ini, banyak program kita lihat seperti Malaysia Future Leaders Schools yang diadakan bagi menyuntik pendedahan atau memberikan pendedahan sosialisasi politik di kalangan belia. Pandangan doktor mengenai ini, apa lagi elemen-elemen kenegaraan dan jati diri atau semangat patriotisme yang perlu kita terapkan untuk memberi pengetahuan, kesedaran berkaitan sistem demokrasi dan pilihan raya ni kepada belia khususnya? Bila kerajaan mengesyorkan bahawa kita beri peluang, kita turunkan had umur 18, saya memang setuju. Daripada dulu lagi saya kata memang patut. Kerana saya balik kepada sistem pendidikan. Okay. Daripada sekolah rendah mereka sudah diajar tata cara tentang undi. Kalau kita tengok buku sejarah ada benda tu. So mereka tahu tentang pengundian, dan bila satu masa mereka sudah diajar tentang konsep demokrasi dan sebagainya. So bila pergi sekolah menengah pun mereka ditekankan konsep-konsep demokrasi dan sebagainya. Jadi kita telah asuh mereka tentang kematangan dari sudut peranan mereka, penglibatan mereka dalam negara. So dari sudut ini, kalau kita diberi peluang 18, saya rasa 18 sudah mulai mereka matang. Mereka boleh berfikir, sebab umur belia 15 itu kita sudah bentuk. Sebab sistem pendidikan kita nak menghasilkan. Sebab kita tengok falsafah pendidikan kita, Jerry's kan, jasmani, emosi dan sebagainya. Kita lahirkan seorang yang seimbang, semua seimbang. So 18 tu mereka keadaan yang boleh menentukan siapakah yang layak untuk menjadi pemimpin mereka, mentadbirkan negara dan sebagainya. So sesuai, tetapi ada kekangan dia. Kekangan dia ialah politikal kita. Bagaimana politikal kita? Adakah politikal kita yang berkonsepkan Malaysia ataupun politik kita lebih kepada race base. So ini kita takut nanti. So adakah, sebab kalau 18 tu bukan keseluruhan dia matang. Betul tak? Kita baru saja lepasan daripada sekolah itu. Itu yang kita takut tu. So kematangan itu perlu asuh itu. Artinya program macam future leaders itu yang dibuat itu, macam future itu, kita kena perlu adakan banyak program-program beri pendedahan tentang sistem politik, beri pendedahan tentang kebebasan. Dalam peruntukan perlembagaan kita kena sebut ni kebebasan yang ada, hak dia dan sebagainya. So saya rasa bila mereka undi, mereka akan undi dengan secara yang matang. Okey, contoh pilihan raya yang lepas, kita nampak banyak yang main peranan ialah golongan belia. Mereka telah menunjukkan satu tindakan yang wajar, bernas dan sebagainya. Okey, apakah sistem yang mereka perlukan? Apakah bentuk politik yang mereka perlukan? Apakah jentera pentadbiran yang mereka? So peranan belia. So nak kata belia itu pasif, tak ada. Contoh indikator kita ialah pilihan raya yang lepas. Siapa yang memainkan peranan yang penting? Golongan belia. So mereka menentukan inilah government yang mereka nak. Okey, mereka pilih dan mereka lantik. So tak ada masalah kot. Mereka waraslah kita kata. So kita bagi dia peluang. Itu tadi yang saya kata bagi peluang, bagi mereka melibatkan diri dalam hal ehwal politik, baru mereka nampak kenegaraan tersebut. Okey. Yang kedua, apakah suntikan yang kita perlu bagi selain jati diri ialah bagi saya ialah mereka mesti memahami tentang sejarah negara. Kita kalau suntik jati diri dan sebagainya, kalau mereka tak faham tentang sejarah negara kita, mereka tak faham. Okey, sekarang bila kemerdekaan, adakah mereka faham? Mereka tak ada apa erti kemerdekaan. Sebab kemerdekaan pada masa itu membebaskan negara daripada penjajah. Tetapi sekarang mereka kena faham apakah kemerdekaan yang mereka kena faham dalam ini. Kemerdekaan kita ialah bukan membebaskan negara kita, tapi kita membentuk negara. Membentuk negara yang stabil,
membentuk satu generasi yang berjiwa patriotik. Okey, satu bentuk belia yang memahami tentang pengertian rukun negara. Jangan lupa rukun negara sangat penting, 5 prinsip itu sebab ideologi negara. So bila kita beri suntikan ini, saya rasa bagus artinya. Tapi agak sukar untuk kita capai, Doktor, kalau based on political, kita punya political system, political kita masih lagi narrow kepada politik perkauman, itu masih lagi dimainkan dan sebagainya. Dan ia apabila golongan belia mahu membawa sesuatu perubahan itu, dia akan bertembung dengan perkara-perkara yang seperti ini. Jadi apa barrier yang perlu kita pecahkan untuk kita bawa suara belia ini membawa kepada politik ideologi ataupun budaya politik yang baru, menenggelami budaya ataupun cara politik yang lama yang masih lagi seakan-akan memain dengan politik-politik perkauman dan sebagainya. Dari sudut ni kita pergi yang akar umbi. Base-nya ialah ibu bapa. Ibu bapa kena membentuk generasi yang akan datang. Ibu bapa kena membebaskan unsur-unsur sentimen-sentimen yang menghalang mereka. So kita kena akar umbi dia kata. Kalau ibu bapa masih lagi begitu, acuannya kita dapat begitu. Bukan di sekolah, bukan di apa. So sistem kekeluargaan itu. So kalau belia kita nak bentuk satu belia yang berjiwa Malaysia, okey, ibu bapa front line untuk kita. Is a leader membentuk belia itu supaya mereka tidak lagi bergerak mengikut acuan-acuan kepada perkauman. Okey, tapi sekarang ini kita tidak dapat membentuk ibu bapa dan sebagainya. Tengok sistem persekolahan kita dan sebagainya. Satu contoh yang saya boleh bagi ialah kita gagal dalam melaksanakan sekolah wawasan. Sekolah wawasan ialah satu platform yang bagus tapi tak boleh jalan. Mengapa? Kerana ibu bapa tak percaya dengan sistem begitu. Kita masih lagi tertakluk kepada sistem persekolahan ini. Sebab bila kita bercakap ini jadi isu yang besar. Pengertian itu tidak memahami mengapa kita perlukan. Kita nak satu generasi yang berjiwakan Malaysia. Kita kata bangsa Malaysia. Okey, dalam wawasan 2020 dah ada benda tu dah. Dr. Mahathir sudah tekankan nombor 7 ke 9 kata berjiwa Malaysia. Kita rakyat berjiwa Malaysia. Bangsa, we are Malaysian. Rasanya ada pihak yang masih lagi takut akan kalaunya disekalikan segala budaya agama di dalam diri sendiri itu makin luntur pula. Itu yang menjadi kekangan. Itu macam mana, Doktor? Iyalah, kita tidak kehilangan identiti kita. Kalau kita cakap bahasa Inggeris hari ini, kita bukan kehilangan identiti kita warga Malaysia. Kita ya Malaysia. Kalau kita pergi overseas pun, luar negara pun, kita masih bercakap mana datang dari Malaysia. Bangsa apa? Malaysia. So kita tak hilang identiti kita. Kita takut benda ini ialah kita jangan politicalkan. Kalau kita politicalkan bahaya. Jangan main political, jangan. Kita nak political for future of the Malaysia. Sebab kita sekarang nak kompetisi globalisasi. It's a very tough. Dia penetrate kita. Hari ini kita tengok bila COVID-19 tu baru kita sedar bagaimana dunia globalisasi mainkan peran. Semua jam, semua apa pun tak boleh. Okey, jadi kita terpaksa bergantung kepada internet, jualan dan sebagainya. Baru sedar bagaimana internet menguasainya. Borderless, kita kata borderless. Apa pun begitu. Dan dalam COVID-19 tu kita tengok macam mana belia tu tanpa mengira bangsa dan sebagainya, mereka tampil ke hadapan. So ada, tetapi nak pecah tembok itu mengambil masa yang panjang. Sebab saya cakap kita dah abad 21 dah. Jangan kita terlewat. Doktor, berapa lama mungkin kita perlukan? Berapa lama Malaysia perlukan untuk memecahkan tembok itu? Kita rasanya setiap tahun pasti membincangkan perkara yang sama, tapi dalam masa yang sama kita nak melihat bila boleh kita realisasikan apa yang kita mahukan, iaitu sebuah bangsa Malaysia yang ada jati diri, bangga dengan identiti masing-masing, bangga dengan Melayunya, bangga dengan Indianya, bangga dengan Cinanya, tapi dalam masa yang sama membawa identiti Malaysia itu. Dan saya boleh pakai baju daripada kaum India, saya boleh pakai baju daripada kaum India, Kadazan, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Tak ada memainkan isu yang saya hanya nak mengambil untung saja daripada benda-benda macam tu. Dan perkataan-perkataan yang sering kita lontarkan kepada sesebuah kaum, Melayu dengan malasnya, Cina dengan dengan India dengan. Jadi perkara-perkara seperti itu kita nak kurangkan. Dan Doktor, secara jujurnya sambutan kemerdekaan pada zaman-zaman kita berbanding dengan zaman-zaman sekarang ini ada sedikit kehilangan, ada sedikit kesuramannya, Doktor.
kesuramannya berlaku kerana kita masih lagi dipisah-pisahkan mengikut garis-garis agama, garis-garis kaum. Kan? Kita sudah berapa tahun merdeka? Kita masih lagi bercakap tentang ini saja. Kan? Kita ulang balik. Kita tak mau pecahkan tembok tersebut. So, belia kena datang tampil ke hadapan, kena pecahkan. So, bagaimana pecahkan? Satu tanda persoalan. So, bagi saya, balik kepada pendidikan. Okey, kalau saya sebagai pensyarah Institut Pendidikan Guru Malaysia, saya di kampus Tuanku Bainon, kita cuba melahirkan guru-guru yang kompetitif. Kompetitif maksudnya kompetitif yang tidak lagi bergerak mengikut ras, bangsa dan sebagainya. Kita nak satu guru yang balik ke sekolah tu mengasuh, mendidik, melahirkan satu bangsa yang bangsa Malaysia. Ini yang kita buat di Institut Pendidikan Guru. Kita tidak memberikan dia konten-konten sebab tu kita punya di sistem pendidikan kita, bila kita lahirkan guru-guru, kita guru-guru yang berjiwa patriotik Malaysia, ketahanan, kelasakan, fizikal kita bagi. Balik sekolah, okey. Buat satu. So sistem pendidikan kita itu aim saya sistem pendidikan. Yang kedua, ibu bapa. Ibu bapa juga kena membantu. Kalau ibu bapa tak membantu, tak membentuk belia yang generasi muda ke belia tu, bagaimana lagi? Di mana mereka nak itu? So yang ketiga ialah belia sendiri kena bersedia untuk menghadapi cabaran. So cabaran maksud semangat, perwatakan dia, personality dia dan fizikal dia. Fizikal pun sangat penting. Fizikal maksudnya dari sudut spiritual, dari sudut kesihatan dan sebagainya, baru mereka boleh fight. Kalau boleh, kita wujudkan satu platform untuk belia. Come, ini platform kamu, ceburi. Okey. Alright. Pecahkan tembok anda. Hanya belia sahaja yang kalau anda mengikuti perbincangan ini, hanya anda sahaja yang boleh memecahkan tembok-tembok yang menghalang daripada kita terus maju membawa identiti Malaysia dalam pembangunan negara ini. Dan bertepatan dengan sambutan belia tahun ini, dekad anda, belia mulakan sesuatu. Kan? Ya, dan tema Hari Kemerdekaan Malaysia Prihatin itu adalah wajib kita semai dan kita hayati segala unsurnya. Kita terima kasih kepada Pensyarah Kanan Jabatan Sains Sosial Institut Pendidikan Guru Malaysia Dr. Siva Rajan Poni atas segala perbincangannya dan juga pendapat yang dilontarkan sebentar tadi, dan kita harapkan ia membawa manfaat kepada anda semua. Dan sekian daripada saya, Fizal Zaman, dan saya Jijak Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.